Bersama saya Masrur Malak dalam rentasan berita edisi 1491. Antara paparan utama. Setahun TMX mentadbir negara. Apa sebenarnya yang diperjuangkan PAS? Kambing hitam lindungi jerung besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Anak Iban atau anak Kadazan, mereka semua anak saya. Itu antara skrip yang sering diungkapkan dalam setiap ucapannya, menggambarkan betapa beliau nekat membantu semua rakyat tanpa mengira kaum selagi menggalas jawatan utama kerajaan Malaysia. Dalam ucapan sulung sebagai Perdana Menteri setahun lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berikrar akan menyelesaikan masalah membelenggu rakyat termasuk akibat kenaikan kos sara hidup selain menekan tata kelola baik dalam pentadbirannya dengan melawan kebobrokan nilai dan kebejatan rasuah. Selepas setahun berlalu, ternyata Anwar bersama barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan dilihat membuat kemajuan ketara dalam mendepani pelbagai cabaran dalam negara serta di peringkat global untuk membawa Malaysia kembali ke landasan menuju sebuah negara maju. Malah ketika membicarakan soal rakyat, pemimpin berusia 76 tahun itu tegas dengan pendiriannya yang sering meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan selaras dengan matlamat kerajaan pimpinannya untuk menoktakan kemiskinan tegar. Antara langkah pertama dilakukan Anwar selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022 mengumumkan untuk menolak gaji bagi jawatan itu selain mengesahkan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan bersetuju memotong gaji sebanyak 20% setiap bulan sehingga ekonomi pulih. Keputusan itu, kata Anwar, adalah langkah pertama bagi memulihkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan pimpinannya sekaligus berusaha memahami keperitan dan kepayahan rakyat yang masih bergelut dengan cabaran keuangan dan sosial susulan kos sara hidup semakin tinggi. Selain itu, mewarisi hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit ketika mengambil alih kepimpinan negara. Anwar berdepan pelbagai liku tersendiri bagi menghasilkan pencapaian cemerlang dalam masa setahun perkhidmatannya sebagai Perdana Menteri, terutama dalam tempoh pasca pemulihan COVID-19. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berpandangan Anwar merupakan Perdana Menteri Malaysia yang berhadapan cabaran begitu besar sepanjang tahun pertama sejak dilantik sebagai Perdana Menteri dan membentuk kerajaan disebabkan pelbagai perkembangan dalam negara dan peringkat global. Anwar yang juga Presiden PKR juga cukup pantang dengan amalan rasuah yang disebabkan itu seawal mentadbir negara. Perkara pertama dilakukannya ialah mahu melaksanakan reformasi tata kelola pentadbiran dan membantah rasuah habis-habisan menjadikan ramai yang gerun dan rasa terancam. Saya tidak ragu-ragu katakan kerajaan terutama Perdana Menteri mempunyai kemahuan politik tinggi dan dorongan untuk mencegah rasuah tahap maksimum, kata Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Maka tidak hairanlah Anwar memperkenalkan konsep Malaysia Madani sebagai ikhtiar memetakan strategi tata kelola dan pentadbiran negara secara berkesan, menekankan kepada pemerkasaan ekonomi dan budaya yang berteraskan nilai, etika atau akhlak berdasarkan 6 tonggak iaitu M. Kemampanan, A. Kesejahteraan, D. Daya cipta, A. Hormat, N. Keyakinan dan I. Ihsan. Sementara itu, pensyarah Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah, Saudara Firdaus Ramli berkata, dalam aspek tata kelola atau urus tadbir, penekanan Perdana Menteri dalam urusan pentadbiran perlu diberikan pujian kerana kejayaan dan kecemerlangan negara dipengaruhi oleh urus tadbir yang baik, terutama dalam pelaksanaan sesuatu dasar.
Dalam tempoh setahun pertama ini juga, Anwar turut membentangkan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 meliputi dasar dan kaedah baru menghadapi cabaran semasa yang dijajarkan semula dengan aspirasi dan visi ekonomi madani. KSP RMK-12 meliputi 17 anjakan sebagai pemangkin utama melalui 71 strategik dan inisiatif bagi menoktakan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat termasuk memperbaiki sekolah dan klinik daif, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Melihat kepada dasar dan program diperkenalkan Perdana Menteri sejak mengetuai kerajaan perpaduan, terdapat beberapa kesan positif boleh dikenal pasti. Anggaran awal KDNK bagi suku ketiga 2023 oleh Kementerian Ekonomi menunjukkan ekonomi negara dijangka berkembang sederhana pada kadar 3.3% dan mencapai kadar 4% pada 2023. Ini menunjukkan terdapat pertumbuhan positif dalam ekonomi Malaysia sejak November 2022 di sebalik persekitaran ekonomi global yang lemah serta dibayangi pelbagai konflik antarabangsa. Tambah Firdaus. Menyifatkan Malaysia sebagai sebuah negara makmur namun mengalami banyak kebocoran, khususnya ketirisan pemberian subsidi. Anwar mengambil langkah berani ke arah memberian subsidi bersasar bagi memastikan hanya mereka benar-benar layak menikmatinya, bukan warga asing dan golongan maha kaya. Perkara itu dapat dilihat daripada kesungguhan beliau memulakan usaha melaksanakan dan mengkaji subsidi bersasar seperti dalam aspek lembaga tabung haji, elektrik, bahan api, diesel dan petrol. Ayam pada ketika subsidi kerajaan untuk rakyat di seluruh negara termasuk makanan dijangka mencecah 81 bilion ringgit tahun ini. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya UM, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi pula berpendapat kejayaan ekonomi madani dilihat daripada segi usaha dan langkah mengurangkan kesenjangan ekonomi dan kebajikan rakyat. Penyusunan semula subsidi perlu diimbangi untuk mengelak beban terlalu besar kepada golongan miskin. Anwar dan kabinetnya dilihat tidak membiarkan rakyat terkapai-kapai dikala berdepan cabaran kos sara hidup pasca COVID-19, menerusi pemberian pelbagai jenis bantuan dan inisiatif bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan miskin tegar, antaranya menerusi inisiatif Payung Rahmah. Ini dilaksanakan menerusi jualan rahmah, bakul rahmah, menu rahmah, pakej jalur lebar rahmah, kad diskaun khas menu rahmah, sumbangan asas rahmah SARA. Malah kerajaan membelanjakan hampir 8 bilion ringgit untuk sumbangan tunai rahmah 2023 pada 8.7 juta ringgit penerima dan memanfaatkan hampir 60% penduduk dewasa Malaysia. Pelaksanaan inisiatif pendapatan rakyat IPR yang menyasarkan peningkatan pendapatan golongan miskin tegar dan kumpulan B40 pula memberikan manfaat kepada 4,100 isi rumah sehingga kini. Jom Channel mewakili seluruh rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang sebelum ini mengeluarkan kenyataan kononnya tidak mengetahui tentang petisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan diselar oleh Naib Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal. Beliau berkata kenyataan itu bukan saja tidak bertanggungjawab, malah langsung tidak munasabah, tidak logik dan tidak masuk akal. Adakah Perikatan Nasional PN dan PAS baru tersedar daripada lena selepas tidak lagi menjadi kerajaan? Sebagai kerajaan yang memerintah pada tahun 2022, PN mempunyai akses kepada maklumat berkaitan urusan negara. Apakah alasan mereka berpeluk tubuh pada waktu itu dan menimbulkan perkara ini sekarang? Adakah selama 33 bulan PAS tidak mempunyai masa untuk memahami lebih jelas sama ada perkara itu mengancam kedaulatan Islam? Soalnya menerusi satu hantaran di Facebook Isnin lalu. Mujahid mengingatkan kepada mana-mana ahli politik untuk menghentikan perbuatan yang boleh menimbulkan tuduhan jahat terhadap kerajaan. Ujarnya setiap parti politik perlu mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera. Tidak perlu menanamkan persepsi dan menuduh seolah-olah kerajaan tidak menjaga undang-undang syariah di negara ini. Hormatilah undang-undang dan cukup-cukuplah berpolitik.
Perkara berkaitan undang-undang syariah ini boleh diselesaikan secara objektif dan kolektif tanpa perlu menyebarkan fitnah dan menunggang isu agama, katanya lagi. Kerajaan Perpaduan Madani pula berpendirian untuk menghormati keputusan yang diputuskan Mahkamah Persekutuan dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Tuan Maimun Tuan Mat berhubung ke petisyen dikemukakan seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia bagaimanapun tidak menghalang kerajaan untuk melakukan penelitian dan perbincangan berhubung kes itu melalui satu jawatan kuasa khas yang bakal bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan. Ya, Mahkamah Persekutuan buat keputusan mengikut pertimbangan mereka sama ada bidang kuasa itu di bawah kerajaan negeri atau persekutuan. Tetapi, apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan perkenan Raja-Raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan berbincang. Bukan sahaja dengan mufti, ulama dan semua pihak lain yang boleh beri pandangan supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dengan maksud meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Katanya pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT. Beliau menjawab soalan tambahan Muhammad Azizi Abu Naim iaitu PN Gua Musang yang ingin tahu sama ada kerajaan bercadang menjadi pencelah dalam kes Nik Elin Zurina dalam usaha memastikan perundangan Islam kekal dimartabatkan. Perdana Menteri ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan iaitu PN Kota Baru yang ingin tahu perincian termasuk anggota dalam jawatan kuasa khas terbabit berkata penubuhan melalui Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI telah diperkenan Majlis Raja-Raja yang bersidang 2 minggu lalu. Ini antara usaha yang dilaksanakan selaras dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ketika mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada 28 Ogos lalu. Jawatan kuasa khas ini bertanggungjawab meneliti dan memperhalusi isu yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri mengenai penggubalan undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah, katanya lagi. Tambahnya, jawatan kuasa khas itu dijangka bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan bagi menetapkan hala tuju dalam pelaksanaan kajian dan penyelidikan seterusnya mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada masalah perundangan Islam di Malaysia. Kini, PAS dibidas dan dikecam rakyat kerana menganjurkan himpunan yang dikatakan kononnya bertujuan mahu menyelamatkan undang-undang syariah, sebaliknya bertukar menjadi medan politik dan propaganda yang jelas menunggang agama. Usah ditanam persepsi dan menuduh seolah-olah kerajaan sengaja tidak menjaga undang-undang syariah di negara ini. Prinsip undang-undang perlu ditegakkan dan membuat sebarang kenyataan bersifat menghasut adalah perbuatan yang sangat danggal. Tidak timbul persoalan sama ada pihak pepetisyen maupun mahkamah ingin menidakkan atau merendahkan kedudukan Islam di negara ini. Hormatilah undang-undang dan cukup-cukuplah berpolitik. Perkara berkaitan undang-undang syariah ini boleh diselesaikan secara berobjektif dan kolektif tanpa perlu menyebarkan fitnah dan menunggang isu agama. Namun, peliknya, Tuan Ibrahim Tuan Man bukan sahaja mengeluarkan kenyataan mahu menawan Putrajaya, tetapi turut mendakwa dia tidak tahu mengenai kes berkenaan sebelum ini. Jadi, apa yang diperjuangkan PAS? Islam atau kuasa pimpinan mereka? Pendakwaan rasuah ke atas bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar MB Kedah Muhammad Hilmi Abdul Wahab dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah Muhammad Sobri Osman membuktikan pentadbiran dikemudi oleh MB Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor tidak sesuci yang diwar-warkan. PKR terus mempersoalkan sikap membungkam Muhammad Sanusi susulan tindakan mahkamah itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa Kamal berkata, pendirian Muhammad Sanusi penting selepas pemimpin PAS itu sebelum ini menafikan beliau menyalahgunakan jawatannya selaku Menteri Besar dan pengerusi Menteri Besar diperbadankan MBI berkaitan usaha sama perlombongan unsur nadir bumi REE atau terlibat dalam kecurian REE. Sejak awal, Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan REE. Kini, dua pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah.
Jadi, kita nak lihat apakah pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan dua pegawai itu? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk dua pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran, katanya kepada media. Semalam bekas setiausaha politik Muhammad Sanusi, Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah. Menurut Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebelum ini berkata, ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir urus kerajaan negeri Kedah adalah sebab berlakunya kecurian REE. Sebagai individu yang memimpin kerajaan negeri, Muhammad Sanusi sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa berkaitan sebarang aktiviti melibatkan agensi di bawah kerajaan negeri sama ada dalam mesyuarat Exco ataupun semasa sidang Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, Timbalan Ketua Penerangan Keadilan Malaysia, Razif Rakimin pula berpandangan dua pendakwaan tersebut sudah cukup menggugat pentadbiran MB Muhammad Sanusi terbelit dengan korupsi. Kedua-dua individu yang pernah menjadi pegawai tertinggi MB Kedah telah didakwa untuk kes berkaitan REE yang sebelum ini pernah dibongkar Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Adakah dua individu ini hanya kambing hitam bagi melindungi jerung besar? Apapun pendakwaan ini telah mencemarkan pentadbiran Kerajaan PAS Kedah yang dikatakan sebagai pentadbiran Islam yang sepatutnya menjadi contoh kepada satu pentadbiran yang bersih. Isu ini sekaligus semakin merosakkan reputasi Perikatan Nasional sebagai gabungan bersama Parti Bersatu, kata Razif dalam kenyataan. Oleh itu, kata beliau tidak mengejutkan apabila Bersatu mula menyindir PAS yang menjadi rakan baiknya selama ini. Hal itu, ujar Razif, mungkin permulaan kepada tuduh-menuduh yang lebih serius. Pihak mana yang lebih tepu antara Bersatu dan PAS berikutan masing-masing parti mempunyai rekod pendakwaan rasuah. Bagi saya, mungkin ini antara sebab mengapa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mula lantang menegur serta menghina PAS secara terbuka, termasuk mendakwa PAS sebagai parti tepu yang hanya menang lebih kerusi dengan bantuan Bersatu. Perkara ini tidak akan berbangkit jika PAS tidak bertindak seperti abang besar dalam Perikatan Nasional. Beberapa pemimpin Bersatu juga dilihat mula menjauhkan diri daripada PAS. Kenyataan Bersatu itu dilihat ada logiknya memandangkan kebanyakan kerusi yang dimenangi PAS hanya menang dengan majoriti yang sangat tipis. Ini bermakna PAS akan kehilangan lebih banyak kerusi tanpa ihsan Bersatu dan kenyataan Mahyadin seolah-olah menunjukkan PAS tidaklah sekuat yang disangka, katanya lagi. Kelihatannya, sang keldai sudah mula tahu bahawa dirinya diperbodohkan dan dipergunakan, maka keluarlah suara sumbang yang mengerang kemarahan. Mudah sahaja, ramai yang meminta agar sampaikan dua perkataan kepada Mahyadin, padan muka. Boleh tak Mahyadin namakan negeri mana di Malaysia yang ditadbir Bersatu? Di situ sudah dapat dilihat cerdik atau kurang cerdik, berjuang bagai nak rak orang lain yang seronok kutip ghanimah. Berbalik kepada Muhammad Sanusi, rakyat bertanya kenapa anda membungkam setelah dua pegawai kanan anda didakwa berkaitan isu ini? Bukankah dulu bukan main anda menafikan dan kelihatan panas punggung? Kenapa berdiam jika kebenaran di pihak anda? Jangan ingat rakyat bodoh, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi masa depan negara. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.